النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شهر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نعم غير المغضوب عليهم ولا حول بسم الله على الله توكلنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'arif qadasallahu sirrah. Dan ada pun mujahadat yang batin itu, maka ta'aluk ia pada mengetahui ilmu hidayah, itu ilmu hidayah yang hakikat. Dan hakikat itu tiada jihah dan had, iaitu segala amalan hati. Dulu disebut oleh Tuan Pengarang, hazzun nafs bizahir jadiyun wa hazzuha bil ta'ah batinun khafiyun wa mudawatul ma yakhfa sa'bun ilajuh. Iaitu habuan nafsu pada zahir itu jaliin, terang, ya, dia melakukan mungkar maksiat yang zahir itu mudah dikesan. Adapun habuan nafsu di dalam taat ini panggil batil khafiyun, benda yang tersembunyi, dan mudawah, nak mengubat itu barang yang tersembunyi. Sa'bun ilajuh, makna agak sukar, ya. Kalau sakit anggota zahir kita pun dengan batin, dalaman, sakit luaran dengan sakit dalaman. Maklum bahawa sakit luaran mudah diobat. Kalau kita gatal-gatal boleh sapu ubat yang dan kalau terseliur sikit boleh kita urut-urut. Tapi kalau dia main dalam, kanser barah dalam, sukar sikit lah. Dia kena banyak kerja sikit. Itu luaran. Sebab bila benda luar dengan benda dalam lebih nilai dia tinggi. Batu pekerjaan pun begitu juga. Kalau kerja hanya pakai anggota luar, murah sikit harga dia kan. Kalau pakai dalam dia mahal. Kita buat kerja buruh kasar yang memerlukan hanya tenaga sahaja, jika dibandingkan dengan kita buat kerja menggunakan dalam perancangan akal, banyak gunakan apa, perancangan. Pakar tu pakar ni gaji dia mahal, tapi kerja luar dia tak boleh buat, tuan-tuan. Pegawai tadbir tu, kalau kita suruh dia angkat apa, simen sekampit, dia tak boleh angkat dia, berat dia, ya. Tapi yang dia buat tu kerja ni mahal gaji puluh ribu, tapi dia tak boleh angkat kerja luar sikit, dia buat perancangan. Dia punya kepala pun botak, tuan. Maknanya kerja dalam nilaian dia lebih tinggi. Sebab tu zarratun min amalil batin khairun min amsali jibal min amali jawarih. Satu zarah yang amalan dalam dia tak sama dengan amalan luar. Sebab kita dalam puasa pun begitu juga. Bila kita berpuasa tu ada puasa yang zahir, ada puasa yang batin. Kalau puasa yang zahir yang kita lakukan imsak, iaitu kita imsak, menahan daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar sadiq sampai terbenam matahari, ya. Maka puasa itu sah di segi zahir. Dan puasa yang kedua ialah dia mula masuk dalam sikit, iaitu kita menahan imsak jawarih, iaitu kita puasakan anggota kita yang 7. Sebagaimana kita menahan lapar dan dahaga, maka kita tahan mata jangan melihat benda dipuasakan, telinga dipuasakan, 7 anggota.
Mana kita tahan dia daripada melihat benda yang dilarang. Telinga kita tahan dia daripada mendengar benda yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Mulut kita tahan daripada bercakap benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaki, tangan dan seterusnya lah. Itu peringkat mutawasid. Mana puasa dia tu ada nilai lah, tidak termasuk yang dimasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal zama' wa fi riwayatin illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa, maka puasa dia hanya dapat lapar dan dahaga sahaja, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan bahawa dia puasa menahan makan dan minum saja, dan perkara yang membatalkan puasa, sedangkan 7 anggota tidak dipuasakan, maka puasa dia kosong, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan peringkat muntahi yang paling tinggi ini main batin. Ada kata batin imsak, mana dia menahan diri dia daripada kelalaian daripada Allah Ta'ala, iaitu qalbi dia sentiasa turun naik nafas dia dengan Allah Ta'ala. Ya, makna dia menahan kelalaian. Ini perlu kepada riayah. Ya, kita sudah dapat hidayah. Bil hidayah mahfuzun anil kufri wa syirik. Adanya hidayat, insan tu selamat daripada kufur dan syirik. Yang kedua ada inayah, mana bantuan. Bil inayah mahfuzun anil kabair was sagair. Dengan ada inayah, bantuan Allah Ta'ala, maka insan tu terpelihara daripada dosa besar dan kecil. Dan yang tinggi kemuncak dia adalah riayah. Bil riayah mahfuzun anil ghafalat wal khatarat. Dia dipelihara daripada ghafalat, kelalaian, dan khatarat, segala khatir-khatir yang radiah, yang tidak elok. Dengan bahawasanya segala lintasan qalbi dia sentiasa bertawajuh menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini puasa yang tertinggi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hadiahkan kita kali ini puasa yang terbaik dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW dan para ahli bait dan juga para sahabat dan masyayikh. Maka di sini disambung oleh Tuan Pengarang, nafsu yang menjadi penghalang besar daripada seorang dapat menghadap ke hadrat Tuhan, daripada seorang dapat kelazatan dengan Tuhannya, kenikmatan yang besar dengan Allah Ta'ala. Dan dia merupakan musuh yang sangat sukar untuk kita hadapi. Namun ya, bila datang patungan Allah Ta'ala, segalanya akan selesai. Wa ma zalika 'ala Allah bi aziz. Bila ada benda tu payah atas Allah Ta'ala. Kemudian didatangkan peringatan oleh Al-Arif Billah Ibn Atta'illah As-Sakandari di bawahnya. Adapun mujahadah yang batin, maka ta'aluk ia pada mengetahui ilmu hidayah. Ya, hidayah itu adalah hidayatul muwasilah, hidayah yang menyampaikan seorang itu kepada makrifat sebenar kepada Ta'ala. Maka barang siapa dia anugerahi hidayah, maka sucilah dirinya. Ya, diri mana qalbi itu bersih, tempat pilih Allah Ta'ala. Dan berjalanlah ia dalam hilang segala penyakit hati dalam keadaan bersih, sihat daripada gangguan dalaman, dengan segala bahagian mulatafah dan mu'alajah. Dia dapat maknanya bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berlemah lembut dengannya, hingga dikurniakan Allah Taala dengan hatinya itu sejahtera. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak, melainkan mereka menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Ditafsirkan oleh Ibn Atta'illah As-Sakandari kata sallallahu radhiyallahu anhu, qalbin salim ialah hati yang sejahtera, mana selamat di dunia daripada godaan nafsu, dan hati yang selamat daripada ghafalat wal khatarat. Hati dia selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
dengan bahawa berlaku injizab, mana tarikan qalbi dia oleh Allah Ta'ala, maka dia dapat cantik menghadap betul kiblat roh dia, maka ketiga itu selamatlah ia. Berbanding hati yang tidak ditarik oleh Allah Ta'ala, maka yang menarik dia adalah sebaliknya, nafsu dan sebagainya, maka ia duduk dalam keadaan bahaya. Jadi oleh kerana itu minta Allah Ta'ala tarik, ya Allah, ya Tuhanku, tariklah qalbiku ke haram, ya. Atau setengah daripada doa para awliya, Allahumma ja'alni min ahli tajarrudi anil aqwan. Dia minta Allah jadikan kita tajarrud, bersembunyi diri daripada makhluk, mana qalbi, ya, dalam perjalanan ma'rifat. Jasad tak apa tentang ni, jasad bersama dah, ajasaduhum ma'al khalaiq, tapi wa qulubuhum ma'allah. Jasad dia bersama makhluk, tapi hati tidak, hati dia dengan Allah Ta'ala. Itu yang dikendaki orang. Dia minta Allah Ta'ala jadikan kita tajarrud anil aqwan, ya. Kemudian wajazib qulubana anil nazar wa sukun ilaiha. Wajazib tu mana ta'ala jazbah, ta'ala tarik qalbi kita. Wajazib qulubana anil nazar, daripada memandang-mandang, melihat, berkait, tergantung, terikat dengan makhluk. Wasukun ilaiha, dan sukun, diam, selesa dengan makhluk. Kita nak selesa dengan Tuhan. Hatta yang kasyifalana anwar muraqabah wal musyahadah, sehingga terpancarnya nur muraqabah dan musyahadah. Itu sentiasa daripada doa para arif billah, minta supaya kita dapat satu rahsia besar, kurniaan ruhani kita dengan Tuhan. Maka barang siapa dikurniakan oleh Allah Ta'ala yang tersebut, ya, dan setengah daripada jumlah segala penyakit hati itu ialah yang maklum dan masyhur ar-riya. Seperti kata mu'alif radhiyallahu anhu, rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika haisu la yanzurul khalq ilaika. Maka terkadang rubba ditaklil, mana terkadang masuk riya itu atasmu pada tempat yang tiada menilik segala makhluk kepadamu, kerana amat sangat terbunyi, mana tersembunyi daripada mereka itu. Dan demikian itu ialah wasitah waswas nafsu dan syaitan, gangguan nafsu dan syaitan, dan berlindung kita kepada Ta'ala atas yang demikian itu. Riya adalah satu penyakit yang sangat dibimbangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa khawariya. Benda yang sangat aku bimbang kena kepada umatku ialah syirik yang kecil. Sebab syirik ini dia sifat dia ialah ibtal, dia membatalkan. Kalau syirik asyirkul jali, syirik yang besar, penyembahan kepada makhluk bersama makhluk, macam orang kafir, dipahatnya batu-batu, diukirnya kayu-kayu, dijadikan bahan sembahan, dengan bahawa di beriktikad ada selain daripada Allah yang memiliki sifat ketuhanan, maka batal akidah dia, dan dia dikekal dalam neraka selama-lama, wala ayazabillah. Mana akidah dia batal. Ada pun syirik yang kecil ni, akidahnya tidak batal, tetapi pahala amalnya batal. Sawabul amal, pahala amal dia terbatal, ya, pahala amal dia terbatal. Bisa di akhirat dia tengok kosong, dan apa pun tak ada, wala ayazabillah. Waktu dalam hadis yang panjang yang selalu kita sebut, 3 golongan yang besar dalam perkembangan Islam. Pemegang hukum hakam menghuraikan ahkam syariah ialah para ulama. Yang kedua ialah orang yang bekerja keras, berjuang menegakkan agama Allah. Dan ketiga, orang yang membantu agama Allah dengan dari sudut yang material dia. Ya, jadi 3 golongan ialah hadis yang panjang. Ringkas dia, Allah Ta'ala tanya 3 golongan ni, ke mana kamu gunakan, ya, pinjaman umur dan nikmat yang aku beri? Maka yang ulama tu jawablah bahawasanya kami gunakan mencari ilmu, ya, dan sepanjang hayatku menyebarkan ilmu. Tuhan jawab, kazabta, bohong engkau. Bila Tuhan jawab bohong je habis, iaitu ulama tu. Kau menuntut ilmu dan kau menyampaikan ilmu bukan kerana aku, ya, bahawa kau, hati kamu telah terpaling mencari pandangan makhluk. Itu ringkas dia. Maka tumuskan muka dia ke bawah, wahai malaikat, lelar dia dan humban dia ke dalam neraka.
Ini golongan ulama yang dihumban ke dalam neraka. Dengan sebab apa? Rosak qalbi, dalam dia rosak. Dan begitulah golongan as-sahab, orang yang banyak membelanjakan, juta-juta duit dia bagi pada agama, Masya Allah, hebat. Tapi oleh kerana dalam jadi rosak, semua dia tolak. Bila ditanya, dijawab sama juga, kami belanjakan untuk jalan. Tuhan kata, kazabtah, bohong kau. Kau buat tu semua nak akan dapat pujian, sanjungan, pandangan, semua dah dapat di dunia. Begitu juga dia akan diheret, dia lelau ke neraka. Dan begitu orang yang berjuang sampai mati pada jalan Tuhan. Sebab tu kalau kita mengaji dalam fiqah, dia ada 3 bahagian syahid. Yang paling tinggi syahidul ma'arakah, dia berjuang betul-betul kerana Allah dan mati dalam medan tu, yadkhulunal jannah bighairi hisab, dia masuk syurga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. 2 golongan lagi ni syahid juga, tapi satu diterima, satu tidak. Satu lagi dia panggil syahidul akhirah, la dunia. Ya, orang yang mati apa? Yang mati tenggelam, mati kebakaran, mati bersalin, mati ta'un. Itu semua di dunia diuruskan macam biasa, 4 dimandi, dikafan, semayang dan tanam. Tapi di akhirat dia dapat pahala syahid. Dia lepas daripada azab kubur. Itu syahid akhirat. Yang kita takut syahid yang ni, syahid dunia tapi lal akhirah. Di dunia dia mati syahid, nampak di medan perang, tetapi dia tidak diterima oleh Allah SWT. Dalam satu kes, iaitu apabila tamat peperangan, seorang sahabat menunjuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, hadza syahid wa hadza syahid. Rasulullah menyatakan, kalla, tidak. Qad ra'aitu fil nari fi burdatin ghalaha aw aba'ah. Aku telah diberi lihat oleh Ta'ala tempat di dalam neraka, ya, yang mana dia berjuang nak akan apa? Ghanimah dan sebagainya. Maknanya terpalingnya qalbi, hati. Sebab ilmu qalbi ni besar ni. Dia bila selesai, lain selesai. Dia kalau rosak, semua rosak. Tengok betapa hebat nak jadi orang yang alim, Masya Allah. Puluhan tahun belajar. Betapa hebat menyumbangkan harta untuk agama pada zahirnya. Dan betul juga dia berjuang pada hebat. Tapi apabila di dalam dia berpaling sahaja, ada masalah. Ya, di dalam dia palingnya pada makhluk, Tuhan tak terima dia. Dan Tuhan suruh minta pada orang yang dikasatkan untuk dia. Allah. Sebab tu ulama menyatakan, man lam yakna bi ilmillah la mahalata ay yadkhala alayhi riya. Barang siapa yang tidak cukup dia beribadat, Tuhan dah tahu. Kita buat ibadat yang berbagai-bagai, ya, maka semua tu telah diketahui, dilihat, pandang oleh Ta'ala. Tiba-tiba dia tak cukup, dia nak orang pandang, habis. Dia nak orang tahu, habis. Confirm dia akan kena penyakit yang sangat dibimbangi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, itu ar-riya, ya. Jadi kesimpulan dia, obat segala penyakit afatul qalbi, ya, ialah obat paling besar ulama begitu, ialah menghadapnya qalbi kita ke hadrat Tuhan. Bila dia dapat kemanisan musyahadah, ketika itu selesai segala penyakit dalaman. Itu obat besar tadi. Famadamal abdu lam yushahid awsaf rabbih al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsaf nafsihi al-laimah khurujan kulliyan. Selama mana hamba itu tidak menghadap betul qalbi dia ke hadrat Allah Ta'ala, maka tidak mungkin dia boleh keluar daripada segala penyakit dalaman yang sangat kotor dan keji secara totalnya. Jadi mana cari jalan untuk kita berjejak betul-betul pengenalan yang sebenar dengan Allah. Sebab insan kalau dia kenal siapa dia Allah, siapa dia Allah Ta'ala, dengan pengenalan yang sebenar-benar, nasaya qalbi dia tidak akan berpaling kepada yang lain, ya. Sebab zat Allah Ta'ala yang paling sempurna. Kita mengaji dalam Usuluddin, segala sifat kesempurnaan milik Allah Ta'ala, segala naqais kekurangan milik makhluk. Maka naluri qalbi insan, dia akan suka dan jatuh hati, kasih, cinta kepada benda yang cukup hebat, benda yang paling hebat, ya. Maka siapa lebih hebat dari Allah Ta'ala, ya. Cantiknya, hebatnya, kayanya, lengkapnya, tak ada. Dia
tunggal, tapi kenapa hati tidak menghadap? Punca dia apa? Tertutup. Kalau dia terbuka aja muka syafah, dia kenal nasai, dia tidak akan berpaling kepada yang lain. Jadi mana usahakan supaya dengan keberkatan Ramadan minta kepada Allah supaya Allah bukakan pengenalan yang sebenar-benar. Apa makna pengenalan sebenar? Pengenalan yang mencetuskan syuur qalbi, iaitu keperasanan qalbi kita dengan Allah Ta'ala. Ya, contoh kita misal innallaha sami'un basir. Ta'ala sami' mana zat muttasib bis sam'i. Ta'ala bersifat dengan basir. Ya, Ta'ala itu basir mana zat muttasib bil basar. Ta'ala mendengar dan melihat. Maka itu satu akidah telah terpaku di dalam qalbi kita sebagai orang beriman. Persoalan yang kedua, kita perasan tak Allah Ta'ala melihat? Itu masalah. Ya, keperasanan tu. Kita tahu kadang-kadang dia tak perasan. Kalau dia perasan, dia akan ada sentuhan. Itu yang penting tadi. Dalam pejabat, bila seorang tadi dia bermain, dia bergurau-gurau, dia tak perasan. Bos dia tu garang kan. Bos tu tengok, dia tak perasan. Bila dia perasan apa? Berlaku tak perubahan. Berlaku kan. Dia tengah main-main tengok bos tu, terus senyap. Ya, dia perasan je bos lihat dia terus dia terkaku dia. Mana perubahan akan berlaku bila keperasanan qalbi itu. Sekarang perasan dengan bos, ini bukan bos, bukan perasan dengan dia Malikul Muluk, atau amat penting. Jadi keperasanan itu naklah diusahakan dengan cara apa? Mengikis akan lawanan ialah kelalaian. Ya, sebab tu dalam kaedah sufi disuruh kita banyak hudurkan qalbi kita kepada Ta'ala. Kaifa ayyadula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati wa falatih. Kaifa ayyadula hadratullah, macam mana kamu nak masuk hadrat Allah Ta'ala, kedampingan diri dengan Tuhan yang mewarisi ma'rifah di situ, sedangkan wa huwa lam yatatahhar min janabati wa falatih, kamu tidak bersuci daripada janabah, kelalaian. Kelalaian diserupakan oleh arif billah dengan apa? Ialah janabah. Orang yang berhadas besar, dia tidak diizin oleh syarak duduk dalam masjid qadar tumakninah. Kalau dia boleh pun adul sabil, masuk pintu sana, keluar pintu sini. Dia nak duduk, syarak tak benar, dia kena mandi dulu. Ya, dia kena bersihkan baru dia layak duduk, diizin. Itu zahir. Begitu juga Masjidul Hadrah. Ya, kita dengan Tuhan mesti sucikan dalam, sucikan daripada segala kelalaian dengan membanyakkan akan zikrullah, ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda ini akan mengikis sikit demi sikit sehingga cermin qalbi itu maknanya terang, bersinar. Dan bila dia menangkap bersinarnya qalbi, dia dapat maknanya memandang tepat kepada hadrat kebesaran Tuhan, insya-Allah. Ya, kelazatan itu akan menghapuskan penyakit-penyakit dalaman. Riak, ujub, semua takabur, 800 penyakit ulama kira tu. Dia akan selesai bila pancaran nur makrifat dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kata Tuan Pengarah, maka terkadang masuk penyakit ni, racun apa dia, riak atasmu pada tempat yang tiada menilik makhluk kepadanya, kerana ia sangat terbunyi, mana sangat tersembunyi daripada mereka itu. Dan demikian itu dengan wasitah waswas nafsu dan syaitan, dan berlindung kita kepada Ta'ala atas demikian itu. Bermula was itu iaitu jatuh suatu makna, ya, daripada tiada bersuara di dalam qalbi itu. Ya, perasaan itu datang. Dan dikata orang di dalam makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa syaitan itu lagi akan berlaku, mana berjalan dia daripada anak Adam pada tempat berlaku segala darah. Ya, maknanya dia ikut saluran. Artinya iaitulah was-was berlaku, mana bisikan-bisikan daripada musuh besar kita, itulah syaitan. Kemudian menunjukkan atas demikian itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, picikkan oleh kamu akan segala tempatnya, ya, segala tempat laluan syaitan tadi, ya, biljuk, mana dengan lapar dan dahaga, maknanya puasa.
Ya, puasa itu satu daripada apa? Isyarat besar untuk kita berperang ya dengan nafs. Sebab kalau kita gunakan puasa betul-betul syariat dan hakikat dia, masya-Allah, tinggi tuan-tuan darajat dia. Iza aqallu rajul at-tu'ma muli'ah jawfuhu nuran. Sabda Nabi SAW apabila seorang itu mengurangkan makan dan minum, ya, maka dipenuhkan batin hati dengan nur iman lagi terang. Sebab itu kalau kita lihat Ramadan al-Mubarak, dia ada perubahan dengan bulan lain. Dalam keadaan insan itu berpuasa, tidak makan, tidak minum, dia mampu kadang khatam Quran. Tapi berbanding bulan lain, dia makan pagi, petang, malam, kadang Quran dia nak pegang pun jangan jarang. Kita tengok ada rahsia sir di situ. Mana bila unsur jasmani dikurangkan, unsur rohani dia akan naik. Itu keadaan dia itu. Ya, kita kurangkan unsur jasmani, unsur rohani dia akan naik. Dan setengah daripada ini yang menunjukkan atas demikian itu ialah ketiadaan sidq dan diperolehi sakit yang bersifat hati. Mana sakit maradul qalb, iaitu sebab bagi wujud hijab daripada tiada ikhlas. Itu wujudnya hijab bila qalbi manusia berhadap kepada makhluk, tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disuruh padamkan pandangan makhluk tadi, ya. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar dari dirimu, maka engkau akan sampai kepada Allah Taala. Apa maksud dia? Keluar daripada memandang akan ya haul dan quwwah gitu. Ya, la haula wala quwata illa billah, itu kanzun min kunuzil jannah, gedung syurga Allah Taala itu. Sebab tu bila dia tahqiq dalam makam hauqalah, ya, dengan dia kasratul zikr, ya, iza kasral azkar kasral anwar, wa iza kasral anwar safat asrar, wa iza safat asrar kana ma'allahi qarar. Bila banyak zikrullah, banyak nur dia. Dan bila nur dia banyak, ketika itu sir dia akan terang dan layak dia, dan maknanya tetap qalbi dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila qalbi dia dapat kemanisan dengan Tuhan, dia tak akan berpaling kepada yang lain. Dan bila hati tidak berpaling kepada yang lain, maka dapatlah dia sirrul ikhlas, rahsia keikhlasan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata setengah orang yang ahli kamal, bermula mengusahakan hati bagi Allah Ta'ala itu ialah tuntut pada tiap-tiap hal, dituntut tiap-tiap kelakuan, dan lazimlah menafikan dia akan riak dengan ikhlas, dan menafikan ujub pada suatu daripada dengan memandang kurnia. Pada ayat Tuhan kata apa? Kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bizalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillah wa bi rahmati, dengan kurnia Tuhan dan rahmatnya kita dapat sedikit sebanyak ilmu, amalan dan kerja-kerja kebajikan, semua kurnia dia. Ya, kurnia dia, tak ada apa kita pun tanya. Hidayat daripada dia, taufik daripada dia, kekuasaan, tenaga dari dia, semua dia. Tu satu tuan guru kita kata, kita dapat pahala besar ni, ganjaran semua saham kosong. Saham kosong, mana ada pada kita, semua hakikat daripada dia. Jadi bila kita pandang semua tu kurnia dia, insya-Allah bersihlah qalbi. Berbanding kalau sebaliknya, dia tidak memandang kurnia Tuhan, dia memandang diri dia, maka timbullah perasaan tidak elok. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia handal, dan seumpamanya yang merosakkan perjalanan dalaman tadi. Dan menafikan tamak bagi wujud tawakul, dan menafikan akan tamak dengan apa? Wujud tawakuli. Bila ada dia tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sifat tamak itu akan hilang. Sebab bila dia berserah, dia yakin semua dah siap Tuhan uruskan, dan kita serah kepada dia. Bukan maknanya menafikan usaha ikhtiar, tidak. Ini siqatul qalbi biwa'dillah, siqah hati kita dengan Allah. Bila kita siqah hati dengan Allah, dia dah siap, maka ketika itu hilang sifat tamak. Kalau qalbi dia tidak siqah, berhasil daripada dia tidak berapa mengenali Tuhannya, maka dia akan timbul, terutama dalam bab rezeki, dan dia goyang gitu. Sebab dalam kitab-kitab tasawuf dia banyak bahas bab rezeki. Si Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, al-Qutub wali besar, dan di zaman dia ada seorang pencuri kain kapan,
Ya, cerita yang masyhur tu. Bila ada orang mati, dia gali kubur tu, dia ambil kain kapan baru tu, dia jual. Itu kerja dia. Jadi 1000 mayat yang digali, yang pada asal dia tengok semua menghadap kiblat, bila digali balik semua dah terbalik. Ya, dalam 1000 orang tu seorang dia yang kekal menghadap kiblat. Jadi ini benda mengetuk ketakutan kalbi dia. Akhir dia pergi jumpa Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Apa makna ini ya Sayyidi Syekh? Dia kata itulah orang yang tidak yakin dengan rezeki yang Tuhan tetapkan. Ya, dia tak yakin. Aku ni besok apa nak makan, besok nak makan, ada dibikin. Sedangkan Tuhan dah jamin, maktub dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ar illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atau muka bumi yang berangkal atau tidak, semuanya rezeki telah siap. Ya. Bahkan bila bayi dalam perut ibu 120 hari 4 bulan tu dah ditulis rezeki dia, ajal dia, tempat siap semua tu. Ya, Allah Ta'ala, terutama kalau orang mengaji ilmu agama, lagilah dapat jaminan khas daripada Rasulullah SAW. Man talabal ilma takaffalallahu birizki. Barang siapa mencari ilmu Allah, Tuhan jamin rezeki dia. Sebab tu tidak ada berita, dan memang tak ada orang tu mati tak makan kena mencari ilmu, tak ada. Yang mati makan banyak, yang mati tak makan, mati makan banyak. Habis. Itu di antara apa? Satu daripada sifat tamak. Sifat tamak ni bahaya dia besar. Kalau kita tengok ya, kebanyakan sifat-sifat qalbi ni dia menjurus ke arah kebinasaan yang mengerikan. Tamak disampai peringkat kufur, hasad dibawa sampai kufur, takabur dibawa kepada kufur, semua kepada kufur maknanya sebenarnya. Siapa yang takabur? Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, jadi kufur dengan sebab takabur, sifat dalam tu. Ya, hasad. Coba dia Bani Israel, ulama Bani Israel, hasadan min indihim, kena dihasad kepada baginda Rasulullah SAW. Tergamak dia apa? Dia menukar kitab, diubah ni kitab dan seumpama. Itu sifat dalam. Dan di sini sifat dalam yang menyebabkan kufur coba dia ialah Qarun. Ya, Qarun ni hafiz, dia hafal Taurat. Taurat di antara tak sampai 10 orang ulama kata yang boleh hafal dia berat. Tapi Qarun minal hufaz, dia hafal. Tapi bila dia ada sikap tamak sikit, dia nak jadi kaya besar. Sebab di Nabi Musa tu ada ilmu kimia, ilmu buat emas. Jadi dia pujuk minta, akhirnya dapat. Dan mula-mula Nabi Musa tak bagi, tapi dah itulah hikmah Allah dapat. Bila dapat, dia polon dia punya kekayaan, anak kunci dia setengah riwayat 70 ekor kuda. Bayangkan anak kunci. Turun ada ayat zakat, habis. Dia kata, ya Musa, ini bukan ayat Tuhan, ni kau dengki dengan aku. Satu. Kemudian tak cukup lagi, ranting kedua dia supahnya perempuan zaniah dengan emas yang banyak, berzina. Bila perempuan tu mengandung, disuruh perempuan tu istihar, aku berzina dengan Musa. Masya Allah. Ya, atau ranting-ranting kehinaan. Bila dia sifat tamak tadi. Ya, sifat tamak. Sebab itu binatang kata, ma basaqad aghsanu zullin illa ada bizri tamain. Tidak merantingnya ranting kehinaan di dalam diri seorang, melainkan dia tumbuh daripada sifat tamak. Sebab ada tamak dia tak ada sifat qanaah, maka rosak. Dan Allah sekalian itu atas menggugurkan makhluk daripada tilik hamba itu. Ya, dan menafikan tamak dengan apa? Wujudut tawakkul, adanya sifat penyerahan diri yang kuat dengan Allah. Dan adalah sekalian itu atas menggugurkan makhluk daripada tilik hamba. Maknanya kita kena gugurkan dalam kalbi kita pandangan kepada makhluk. Luar tak apa, kita gunakan jasad luar dengan makhluk, ada dalam jangan. Dalam kita padam, ma fi qalbi ghairullah. Itu slogan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Tidak ada dalam qalbi ku melainkan dia, bahawa dia akan selamat. Allah. Maka kerana demikian itu, kata Syekh Sa'ad radhiyallahu an, tiada sampai hamba itu dalam hakikat ya sairnya perjalanannya, hinggalah gugurlah dirinya daripada tiliknya, maka tiada dilihatnya dalam kedua negeri itu melainkan ia jur. Allah.
Dalam dunia dan akhirat dia tak nampak melainkan dia. Siapa dia? Huwallahu ta'ala. Ya, di mana saja berjalan, qalbi dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Afdalul iman an ta'lamallah haitsuma kunta. Iman yang paling afdal, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kamu sedar akan Allah di mana saja kamu berada. Ya, qalbi itu kita beri dekat Allah Ta'ala. Jasad dengan makhluk tak apa. Ya. Itu pakaian Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dan para arifin Nabillah. Qalbi itu yang mahal. Ya, qalbi itu yang mahal. Apa yang ada dalam qalbi itu akan jadi fokus dalam hidup dia. Apa dalam hati dia akan fokus benda tu. Tapi kalau dalam hati tak ada benda tu, tak ada lah. Sebab tu benda besar kita nak letakkan zikir qalbi dia, sentiasa turun naik nafas kita dengan dia. Allah, insya-Allah mudah-mudahan dibersihkan. Kemudian satu lagi, maka tiada mengapa pada barang yang hal dilihat, mereka itu akan dia dalam yang telah nabi kepadanya tiap-tiap satu daripada demikian itu. Dan jika tiada demikian itu, nasai masuklah riak. Maknanya tidak ada mengapa kalau sekiranya telah dinafikan pandangan makhluk daripada qalbi dia. Kalau tidak, dia akan masuk penyakit riak. Ya, sebab bila ada makhluk dalam qalbi, maka dia tak boleh berjejak dengan makrifat yang sebenar. Ya, batu Imam Al-Ghazali ketika berguru dengan Syekh Abu Ali Al-Farmadi, seorang ulama hadis besar kutub zaman dia. Bila dia nak berguru, Imam Ghazali kata Syekh Abu Ali Al-Farmadi, aku nak ajar kau pun kau ada ilmu melaut tuan. Ketiga itu 300,000 hadis Imam Ghazali hafal. Cuma satu je pesanan daripada Syekh Abu Ali Al-Farmadi radhiyallahu anhu, engkau tidak akan usul, takkan sampai kepada Allah selagi makhluk ada dalam qalbi kamu. Kau buang makhluk di hati kamu, kau sampai ke Tuhan. Sebab sahibul haqiqah ghaba anil khalq bisyuhudil malikil haq. Orang yang duduk dalam makam kesampaian hakikat makrifat dengan Tuhan, ketika itu apa? Hilang makhluk daripada hati dia. Ghaba anil khalq. Pandangan qalbi dia tidak ada. Maknanya keperasanan qalbi dia dengan Tuhan berbanding orang yang lalai keperasanan qalbi dia dengan makhluk. Di mana dia pergi? Makhluk, orang apa orang kata, nanti orang kata apa, nanti orang ni kena buang. Orang tak ada dalam huwa dia, huwa Allah, baru dia akan selamat. Jasad dengan makhluk tak apa, qalbi dia dengan Ta'ala. Sebab qalbi itu yang boleh interact, dia boleh tangkap makrifat. Adapun luar tak tangkap kan. Jasad kita, tangan kaki ni ditunggu dimandi, dikapan, disemayang dan disumbat dalam liang lahat tu je. Yang kita jaga jasad luar kami cantik ke apa, tak ada sampai masa masuk liang lahat ni. Yang kita nak jaga tu hakikatul insan, hakikat diri kita sebenarnya, ar-ruh, as-sir. Dia ni layak, sebab tu kita jaga dia. Ya, sebelum malakul maut sampai, kita harap maknanya kita dapat satu daripada istilah dipanggil wisal ataupun usul ila Allah yang diisyarat dalam hadis sahih oleh Nabi, anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Ya, kamu berabdi seolah-olah kamu lihat, ni maka kamu syahadah. Kalau tidak, fa innahu yara, Allah Ta'ala sentiasa melihat kamu. Ini dipanggil maqamil muraqabah. Ya, raqib annallaha yara, muraqabah kerana Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan kamu. Dan kalau dua benda ni kita tak berjejak tuan-tuan, tak sampai, ya, maka rugi serugi-rugi. Madzal ladzi wajada man faqadak wa man ladzi faqada man wajadak laqad khaba man radiya dunaka badalan. Madzal ladzi wajada man faqadak. Apa kehasilan insan dalam kehidupan dia? Faqadak ai faqada syuhudak. Dia tidak berjejak dalam maqamil musyahadah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Wa man ladzi faqada man wajadak. Dan apa keluputan orang yang dapat ini benda? Mana dia ada jejak dalam makam makrifat sebenar dengan Tuhan, musyhud qalbi dengan Tuhan, walaupun orang tak kenal dia, tak apa. Ini benda kalau dia ada, selamat dia. Maka rugilah, laqad khaba man radiya dunaka badalan, orang yang menukar makhluk dengan Tuhan. Dia kenal makhluk, Tuhan dia tak apa kenal.
Dia dekat dengan makhluk, dengan Tuhan dia jauh, dan seterusnya begitulah. Jadi maknanya kita minta kepada Allah sempurna keberkatan Ramadan al-Mubarak. Malam-malam kita raih dan minta terbukakan futuhat, pengenalan yang sebenar-benar dengan dia, sebab disitulah sebenarnya nikmat kelazatan di dunia yang sebenarnya. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat sebenar bila terbuka seorang tu dengan Allah Ta'ala. Dan jika tiada demikian nasihat masuklah ia dari atasnya bertempat yang tiada menilik segala makhluk kepadanya, ya. Kemudian kata Tuan Pengarang, kerana demikian itulah kata mu'alif, insya buka ila an yu'lamal khalqah li khususiyatik dalilul ala adami sidqika fi ubudiyatik. Akan datang disambung pula perbahasan dia insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala Allahumma ighfir lana ya Allah ma salafa wa sallallahu bina fa inna khaira kullahu bi yadik wa anta bina ra'ufur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallah. Allah